Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Boleh dengar? Boleh dengar? Uh, Anda boleh dengar? Boleh bagi respon tak? Boleh dengar tak? Ya, Assalamualaikum Siti Zahra. Masya Allah, apa khabar? Boleh dengar kan? Boleh bagi respon tak pada saya? Boleh dengar, Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, sebelum saya mulakan hari ini, apa khabar anda semua ya? Mudah-mudahan semua sihat, semua ceria, semua happy ya, semua dapat fokus balik, dapat fokus kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang-orang tersayang di sekeliling kita ya. uh, Dapat menjalankan tugas kita dengan baik, tak kira kita sebagai apapun ya, sama ada kita isteri, kita ibu, kita pekerja, kita bos, kita anak, kita seorang kakak, kita adik ya, kita seorang pegawai bank, kita seorang guru atau apa saja ya, kita pelajar, mudah-mudahan semua dapat fokus kepada tugas kita masing-masing. Saya doakan anda sihat dan ceria. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda secara live dari page Datuk Farida Academy ya, um, tentang satu tajuk ya, iaitu marah, pemutus rezeki dan kebaikan. So sebelum saya share dengan anda, bolehlah kita invite lebih ramai rakan-rakan kita agar sama-sama masuk dalam sesi ini ya, agar sama-sama masuk dalam sesi ini ya. So insyaAllah.
PKP ada juga yang sebenarnya yang dalam kereta sedang menuju sesuatu destinasi ya. Mungkin ada yang di dalam bas, mungkin ada di dalam berada di klinik, di hospital sedang dapat rawatan atau sedang menguruskan keluarga. Mungkin ada yang berada di dapur atau sedang bersama saya pada hari ini, sihat dan ceria ya. Wow, Waalaikumsalam. Tuan Zul ada juga. Jarang sangat dia nak masuk FB Live saya. Hari ni dia masuk rupanya. Okey, Siti Zara, Fariza Ishak. Okey. Tasha, Tasha dari Ipoh, Fariza hari tu nilai ke? Fariza dinilai atau di mana? Fariza Ishak. Tak berapa ingat saya. Okey, Atika Ahmad ada. Siti Zara dah sihat? Siti Zara dah sihat, boleh bagi respon Siti Zara. Ini sahabat saya ya, kenalan saya, rangkaian saya baru saja balik daripada pusat MAIPS setelah disahkan COVID satu keluarga ya, ujian datang. Alhamdulillah dah sihat agaknya, insya-Allah. Dah sihat tu dah balik rumah. Ya. Dah balik ke rumah. So ada 8 orang hari ini bersama saya. Tak apa sementara kita tunggu yang lain masuk. Saya tak nak buang masa ya, saya tak nak buang masa kerja terlalu banyak walaupun dalam MCO ya, satu hari itu sampai 3-4 sesi untuk Zoom meeting ya. Hari ini pun saya bersiaran secara Zoom dan hari ini petang ni saya akan invite seorang tetamu yang akan berkongsi dengan anda semua, dengan kita semua pengalaman beliau dengan berkait dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini, iaitu marah pemutus rezeki dan kebaikan. Baik. Okey, dah boleh klik button share ramai-ramai, boleh invite ramai-ramai ya. Tasha. Okey, pemarah itu apa sebenarnya? Okay. Pemarah itu sebenarnya apa? Baik, salah satu sifat yang dianjurkan ya. Saya terus startlah sementara tunggu yang lain masuk. Tapi tak apa sebab rakaman ini dia tak padam ya, walaupun dah habis sesi ini anda masih boleh dengarlah ya. Dan boleh save juga untuk FB anda ya, dalam FB anda kalau anda nak share. Okey. Saya terus kepada topik hari ini, topik yang sangat menarik apalagi di musim-musim MCO 3.0 ni, sangat ramai yang stres, sangat ramai yang depression, sampai ada yang mengalami anxiety ya, tak boleh nak kontrol emosi, sangat down, sangat terkesan dengan MCO 3.0 ya. Maklum semua terkurung di rumah, bukan anda saja terkurung di rumah, saya juga terkurung di rumah ni, tak keluar ke mana-mana ya. Tak keluar ke mana-mana, rasa macam, tapi hari ini dah pakat dengan suami, dah pakat dengan anak untuk pergi ronda-ronda, exercise jalan kaki je depan rumah ni supaya tak adalah terkurung dalam rumah, tak keluar ya, selama berminggu-minggu dah lama sangat kita dalam rumah. Okey. Saya terus kepada topik yang nak dibincang hari ini. Kalau anda ada buku nota, anda ada bolpen ya, anda nak catat dalam iPad anda ya, saya mengesyorkannya. Sebab apa? Macam saya setiap kali saya belajar, saya mesti mencatat. Saya mesti mencatat. Okey. Ini adalah antara buku nota yang saya catat. Ni. Malahan buku nota saya ni Faridah ni buku lama ni. Ya. Dan saya buat topik lah, saya buat macam ni. Walaupun dia buku nota, saya tetap buat topik macam ni. Okay? Supaya saya senang nak rujuk tajuk apa yang saya tulis. So, saya banyak sangat buku nota. Ya. Kalau saya nak tulis buku, saya tengok balik buku nota tu, boleh jadi penulisan balik untuk kita. Sebab semuanya ilmu. Dia sebenarnya bila kita belajar dan kita menulis, sambil kita belajar, sambil kita mendengar, sambil kita menulis sebenarnya,
dia semacam kita mengasah kapak sebab semua minda kita dia tak boleh ingat semua ya, dia tak boleh ingat semua, tapi bila kita mencatat ya, bila kita mencatat, bila kita menulis sambil kita mencatat itu sebenarnya sambil kita dengar ya, kita dengar kita menulis, mata kita melihat sebenarnya dia akan masuk dalam minda bawah sedar kita dan skill kita sedang ditajamkan ya, skill apa, skill mencatat, skill mendengar, skill menulis, skill buat short notes ya, skill respon okey, itu semua akan masuk dalam minda kita dan orang yang mencatat ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak mencatat ya. Sebab selalunya bila kita dengar semua tu dia boleh bertahan 30 minit saja, tetapi bila kita mencatat ya, bila kita nak cari rujukan, macam saya sentiasa cari rujukan dalam buku-buku nota saya. Ada banyak sangat buku nota saya. Ini antara nota-nota yang saya catat dalam A4 paper. Ini dalam A4 paper. Banyak sangat. So bila saya nak cari tajuk, saya buatlah. Ya, saya carilah apa-apa yang okey. Kadang-kadang saya binding. Ya, kadang-kadang saya banding macam ni. Buku nota ni, buku nota. Ya, ni nota yang saya catatkan. So, saya suka mencatat. Ya, saya suka mencatat. So, saya syurkan anda sambil belajar bukan hanya dengar tapi buat catatan. Sekarang sebenarnya lebih mudah untuk kita mencatat. Sebab apa? Sebab dalam handphone kita memang ada notes. Ya, memang ada notes yang kita boleh catat. Ada ballpen lagi, ada pen lagi macam ni kan. Kita boleh catat. So, sangat mudahlah untuk kita catat ya. So, tak ada alasan sebenarnya untuk kita mencatat, kita menulis sambil kita mengasah skill mendengar, skill menulis, skill memerhati, ya, skill melihat dan sebagainya. Okey, saya terus kepada tajuk hari ini, marah pemutus rezeki dan kebaikan. Baik, apa itu marah? Marah itu adalah satu sifat yang memang dianjurkan untuk kita menjauhinya. Ya, sifat marah adalah berasa panas hati kerana sesuatu sebab. Ya, kerana sesuatu sebab dan dia sebenarnya berkait dengan emosi. Dia berkait dengan emosi. So, perasaan marah ini selalunya berlaku apabila kita ada satu situasi yang berada di sekeliling kita yang memberikan satu perlakuan atau kata-kata atau perbuatan di sekeliling yang menyebabkan kita terangsang untuk memberi respon tidak senang hati, tidak suka, tidak sesuai dengan kehendak kita dan dari itu dia akan mula menimbulkan perasaan tak seronok, kemudian rasa dihina atau rasa ditipu atau rasa dicerca atau rasa difitnah ya. Dan dia automatik apabila kita tak boleh kontrol, kita tak boleh sabar, dia akan menyebabkan kemarahan ya, dia akan menyebabkan kemarahan. So antara punca-punca yang menyebabkan kemarahan itu selalunya kerana dalam diri kita sendiri ada banyak kelemahan ya. Seperti yang pertama, dalam diri kita sendiri kita rasa hebat ya. So bila ada perlakuan yang berlaku di sekeliling kita yang ditegur ke, dinasihati ke atau apa-apa saja respon yang diberikan oleh orang-orang yang kita rasa lebih rendah daripada kita dan kita tidak dapat menerimanya, dia akan menyebabkan kita marah. So salah satu punca kemarahan adalah kerana kita rasa kita lebih hebat, kita lebih pandai, ada sedikit perasaan riak, ujub dan takabur di sana ya, di sana. Okey. Yang kedua, berpunca daripada pertengkaran atau perbalahan antara dua pihak atau lebih daripada dua pihak ya, yang kadang-kadang punca itu hanya perkara-perkara kecil ya. Dan perkara ini memang banyak berlaku di dalam rumah tangga kita sendirilah. Mungkin anak-anak kita, dua beradik ya, berebut mainan, berebut makanan atau apa saja, ataupun kita suami isteri, atau kita dengan pekerja, atau kita dengan bibi, kita dengan bos, kita dengan jiran ya, jiran depan, jiran belakang, jiran tepi kiri kanan. Ya, itu pun juga menimbulkan perasaan marah ya. Kadang-kadang perkara itu kecil tetapi bila kita tidak boleh sabar dan kita terus memberi respon, memberi respon
dengan perkara kecil itu dan kita membesar-besarkan dia, dia jadi lebih besar daripada perkara kecil, dia akan jadi kita akan boleh bertindak dengan tindakan yang lebih ganas, ya, dengan tindakan yang lebih ganas. Yang ketiga, apabila kita merasa kita dizalimi, kita dikhianati atau kita diperkecilkan oleh orang lain. Okay, itu juga menimbulkan kemarahan, punca yang ketiga. Yang keempat, kadang-kadang kemarahan itu berpunca daripada gurau senda. Ya, bergurau senda. Peringkat awal bergurau senda dan ini memang banyak berlaku. Kadang-kadang banyak sangat hubungan yang terputus di kalangan kawan baik, di kalangan adik-beradik, kadang-kadang ataupun kita dengan mak ayah, ya, ataupun kita dengan suami isteri asalnya bergurau, tetapi apabila gurauan itu melampaui dan tidak boleh diterima oleh pihak yang satu lagi, dia juga akan menimbulkan kemarahan. Yang kelima adalah lisan yang tidak terkawal. Okay? Apabila kita mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, yang sensitif kepada orang lain, ia juga menimbulkan kemarahan. Ya? Kemarahan. Kita juga kalau kita dengar orang lain cakap, ya, kau ni gila, kau ni babi, ya kan? Kata-kata yang menyinggung. Kita ni manusia, kita ni rasa kita kemailah cantik, tapi disebut orang bengong, contoh, ya. Itu juga menjadi punca kemarahan, menjadi punca kemarahan. So kalau kita tidak sabar, kita tidak boleh kontrol dan kita tak memaafkan kesalahan orang lain, terutama orang yang melontarkan kata-kata itu, dia akan menimbulkan kemarahan. Ya. So baik, itu baik. Lagi sifat marah yang lain kerana suka memfitnah, ya. Ini juga berlakulah, dia suka memfitnah atau suka berbantah-bantah, berlawan cakap. Okay, berlawan cakap. Suami cakap macam ni, isteri cakap macam ni. Suami cakap macam ni, isteri cakap macam ni, tak habis. Suami rasa dia betul, isteri rasa dia benar. Suami rasa isteri yang salah, isteri rasa suami yang salah. So dia menimbulkan kemarahan, ya. Kadang-kadang berlarutan lah daripada sehari ke sehari. Kalau kita tak ambil tindakan yang sepatutnya, yang wajar, kemarahan tu akan menjadi perkara yang lebih buruk lah kepada perhubungan kita. Semua itu bermula daripada emosi dan ada juga yang berpunca daripada ketamakan, ya, tamak naik pangkat, tamak berebut harta. Ini banyak berlakulah adik-beradik contohnya, kan, berebut jawatan di pejabat contoh, sebab yalah di pejabat, saya pernah bekerja sebagai seorang guru 15 tahun lebih. Guru cemerlang tu ada 2 je tawarannya, tetapi yang nak jawatan tu ada sampai 100 orang. So kalau setiap orang dia rasa dia layak, orang lain tak layak, dari sana akan berlaku kemarahan. So tambah-tambah apabila kita bekerja kuat tapi kita tak dapat jawatan yang kita nak tu, itu juga akan menimbulkan kemarahan kalau kita tak belajar mengendalikannya, satu. Yang kedua, kita tak belajar memahami situasi yang datang kepada kita. Itu juga boleh menimbulkan rasa tak puas hati, kecewa. Lagi yang lain, punca kemarahan adalah kerana nafsu lah, ya, nafsu amarah yang kita tak didik. Yang kita tak didik. Diri kita ni kita kena didik sebenarnya, ya. Kita kena didik, kita kena beri ilmu, kita kena, sebab marah ni dia dalam diri, ya, di dalam diri dia berpunca daripada emosi. So emosi ni adalah perkara yang kita tak nampak tetapi memang ada. So kalau kita tak didik diri kita tak ajar diri kita dan kita tak beri makanan-makanan untuk jiwa, untuk minda kita, maka dia akan jadi lebih besar dan dia boleh menguasai diri kita. So diri kita dikuasai oleh amarah itu, ya. Dan yang terakhir adalah mungkin berpunca daripada dengki atau iri hati. Itu juga menimbulkan kemarahan. Kadang-kadang kerana adanya sifat buruk dalam diri kita ni, ya, contoh ada sikap dengki, iri hati, ya, sifat-sifat mazmumah ni kita tak kontrol, dia juga boleh menimbulkan kemarahan. Dan kadang-kadang benda yang kita marah tu tak patut kita marah pun. Contohlah kita tengok jiran kita beli kereta baru, kita marah. Buat apa?
sepatutnya kita tak marah pun. Ya, tak ada kaitan pun dengan kita, tak apalah. Itu dah rezeki dia, itu dah impian dia, dia bekerja kuat dan dia layak untuk mendapatnya. Kita juga, kita layak untuk dapat apa yang kita mahu. Anda layak untuk happy, anda layak untuk gembira, anda layak untuk beli apa yang anda nak, anda layak untuk order makan apa yang anda mahu, anda layak nak pilih baju yang macam mana. So sama juga orang lain, setiap orang dia ada hak masing-masing. Tapi apabila ada sifat dengki dan iri hati dalam diri kita, ya, yang menyebabkan tak sepatutnya perkara itu kita marah, boleh menimbulkan kemarahan. Orang beli kereta kita marah, orang naik pangkat kita marah, orang lain kahwin kita pula yang sakit hati, orang lain tunjuk dia punya fashion dekat FB, dekat media sosial, dekat IG, kita pula yang menyampah. Ya, kita pula yang berdendam, kita pula yang sakit hati, kita pula yang melekeh-lekehkan orang. Itu memang berpunca daripada sifat mazmumah dalam diri kita sendiri. Ya. So dan marah ini memang baik. Bagaimana marah itu menjadi pemutus kepada rezeki dan kebaikan. Ya, Rasulullah SAW pernah berpesan untuk menjauhi kemarahan ini kerana ia adalah emosi negatif yang akan menimbulkan keresahan dan kerosakan kepada diri sendiri. Ya, pernah diceritakan dalam satu hadis seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lelaki itu berkata kepada Rasulullah, kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikanlah aku satu wasiat. Ya, berikanlah kepadaku satu wasiat. Rasulullah menjawab, ya, janganlah kamu marah. Ya, janganlah kamu marah. Itu wasiat Rasulullah kepada lelaki itu. Ya, jadi wasiat kita ingatkan wasiat ni macam harta, macam apa benda kebaikan, tetapi Rasulullah bersabda kepada lelaki itu, jauhilah marah. Ya, kerana ia akan menjadi perosak kepada dirimu sendiri. So anda bayangkan perasaan marah tu, ya, kalau kita tak kelola dengan baik, ya, seorang lelaki boleh, seorang suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya ketika dia sedang marah. Seorang ibu boleh memukul anaknya dengan sangat dahsyat, dengan tali pinggang, dengan slipper, dengan apa saja ketika dia sedang marah. Seorang kekasih boleh membunuh kekasih yang disayanginya ketika dia sedang marah. Ya, seorang sahabat boleh lakukan apa saja untuk mencederakan sahabat baik di depannya hanya kerana berpunca daripada kemarahan. Begitu dahsyatnya kemarahan itu dan memang ia akan menjadi pemutus kepada rezeki dan kebaikan. Ya, kadang-kadang kita lihatlah perkara-perkara yang sepatutnya berlaku itu tidak sepatutnya berlaku kalau kita tahu mengendalikan emosi marah itu dan kita tahu bagaimana cara untuk kontrol diri kita, ya. Sebenarnya apa yang berlaku di luar apa yang berlaku hari ini, semua orang boleh elakkan perkara yang buruk itu apabila kita boleh menguasai diri kita sendiri, ya. Boleh kuasai minda kita, boleh kuasai kata-kata kita, boleh menguasai perasaan kita, boleh menguasai emosi kita, boleh menguasai tingkah laku kita. Ya, kita boleh menguasainya. Sebab itu sebenarnya orang hebat bukanlah orang yang kuat. Orang hebat bukanlah orang yang ada segala benda. Orang hebat bukanlah orang yang duduk di rumah mewah. Orang hebat bukanlah orang yang glamour, orang popular. Orang hebat adalah orang yang boleh menguasai dirinya sendiri. Ya, boleh menguasai dirinya sendiri. Itulah kemarahan sebenarnya. So saya nak mengendali marah. Anda imagine selalunya orang marah ni raut wajah dia macam mana? Oh, menakutkan. Sangat menakutkan kalau lihat orang marah ni dengan matanya terjengkil, dengan mukanya, dengan raut wajahnya, dengan tangannya menggigil-gigil, ya. Dengan lisannya keluar perkataan-perkataan yang sangat dahsyat, mungkin menyumpah seranah, ya. Dengan ketika itu akalnya jadi pendek, dia boleh ambil apa saja yang ada di sekeliling dia, melontarkan dia. Kalau saya pernah tengok suami isteri bergaduh, boleh boleh apa, saya ada satu kes dulu, seorang sahabat baik saya, wanita, seorang perempuan, dia telefon saya dalam pukul 11 malam minta tolong datang ke rumahnya.
ketika saya datang, dia menangis-nangis. Saya sebenarnya kalau pada peringkat awal takut nak pergi sebab kita tak nak campur urusan rumah tangga orang, tapi bila dia merayu-rayu, saya dengan Zul, pergi ke rumahnya pukul 11:30 malam macam tu. Memang mengejutkanlah saya tengok. Dia peti sejuk diterbalikkan, TV dipecahkan, kabinet-kabinet kaca yang mahal tu dengan segala hiasan-hiasan dalam, kabinet kaca yang dibeli di Paris, dibeli di Italy, dibeli di luar negara, habis bersepah atas lantai, pecah semua dengan sofa dikoyak-koyakkan dengan pisau ya, habis terluka sofa. Sofa yang mahal tu, yang kulit apa benda, tak ingat apa nama perabot tu. Uh, dan saya tengok kawan saya tu memang berdarah lah, kepala ni berdarah, dahi pecah, dengan pukulan dengan tali pinggang. Itu semua berlaku kerana kemarahan. Ya, kerana kemarahan. So, tindakan yang jadi keras, kasar ya. Dan orang marah itu sebenarnya, selain daripada memberi impak kepada orang-orang sekeliling dia, impak yang paling cepat itu datang kepada dirinya sendiri. Dia datang kepada dirinya sendiri, dia akan jadi sakit, dia jadi stres, degupan jantung dia jadi kuat, laju, ya, tangan dia boleh menggigil, dia boleh bertindak di luar kawalan dia, jadi agresif ya, dia boleh rosakkan harta benda dia boleh rosakkan orang-orang yang disayang ya, dan dia boleh mencederakan juga dirinya sendiri. Itu bermula daripada kemarahan yang tidak terkontrol ya. So marah ini memang kenapa Nabi Muhammad berpesan sampai meninggalkan wasiat, jauhilah kemarahan, tinggalkan kemarahan, kerana dia boleh menghancurkan segala kebaikan, dia boleh menghancurkan pahala kita, dia boleh menghancurkan keharmonian, ketenangan, kesejahteraan, hidup bermasyarakat akan rosak, silaturahim akan terputus, adik-beradik boleh bergaduh ya. Sahabat baik boleh terputus hubungan, suami isteri boleh berpisah, anak-anak boleh menjadi mangsa kemarahan ibu bapa, ya, anak-anak juga boleh berdendam dengan ibu bapa yang dimarahi oleh anak-anak sekiranya ibu bapa kita melakukan kesalahan. Ya. Anak boleh jadi pendiam, ya, boleh mengalami masalah psikologi. Saya ada pengalaman berhadapan dengan anak murid saya. Background saya seorang guru, saya kerja sebagai guru selama 15 tahun, dan sepanjang saya jadi guru memang saya sentiasa dilantik sebagai guru disiplin, dan saya pernah handle satu kes anak murid saya ya, anak murid saya umur muda lagi, umur 12 tahun, bukan 12 tahun, tingkatan 2 ketika itu umur 14 tahun, tetapi mengalami trauma yang sangat dahsyat kerana sikap ibu bapa yang sangat pemarah ya. Yang sangat pemarah, mak pemarah, ayah pun pemarah. So salah sikit je, salah balik lambat sikit kena marah. Tengok TV kena marah, tak lulus exam kena marah. Sampai budak ni dia kata kalau dia sangat takut dengan exam, sebab dia kata kalau tak capai target seperti yang mak ayah dia nak, sampai ayah ni boleh hayun dia dekat dinding. Hayun budak tu dekat dinding sampai berdarah, tangan luka. Teruklah, sangat teruk. Jadi saya boleh detect budak ni dia selalu tak suka datang sekolah, tak suka datang sekolah. Dia ada 2 beradik, semua mengalami isu yang sama. Okey, tak suka datang sekolah, pendiam, datang sekolah tak suka berkawan ya. Bila lepas tu dia mula ponteng sekolah, sebab tak suka datang sekolah, tak siapkan kerja rumah, tak siapkan kerja sekolah, selalu ponteng. Tapi pendiam, tak adalah perangai lain, mengisap rokok ke melanggar disiplin, tak ada. Tapi melanggar disiplin tak ada, tapi dia pendiam, tak suka berkawan, tak buat kerja ya. Jadi kita nampaklah dia depression, tak happy datang sekolah. So bila saya bekerjasama dengan pihak kaunseling, dengan kaunselor, rupanya ada isu. Isu apa? Isu keluarga berhadapan dengan mak ayah yang terlalu pemarah. Okay? Itu kesan kepada anak-anak, kesian kan anak-anak kita ni kalau ibu dan ayah yang sangat pemarah ya. So memang kita tak akan dapat melahirkan keluarga yang bahagia sebenarnya kalau ibu kita pemarah. Kalau kita sebagai ibu yang pemarah, kalau suami kita seorang ayah yang pemarah, kalau anak-anak kita juga kita tanam dengan sifat pemarah,
Dengan kita selalu memarahi mereka, sebenarnya mereka akan menjadi seorang anak yang pendendam, anak yang tidak menghargai kasih sayang, anak yang tidak tahu menunjukkan muka happy ya, dia tak boleh bergembira dengan kehidupan dia. So, satu keluarga ni akan mengalami depression, stres, tak gembira, tak happy, saling menyalahkan ya. Dia jadi down ya. Jadi dia tak akan mungkin lahir keluarga yang bahagia kalau ibu ayah mendidik anak dengan cara pemarah ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda solat, cucu baginda Ali, Husain dan Hasan naik di atas belakang baginda, sedikit pun tidak dimarahinya. Baginda tunggu sehingga cucunya turun dari belakang tu untuk baginda meneruskan solat. Begitu sekali baginda seorang datuk yang sabar dengan kerenah cucu. Cuba kita bayangkan keadaan kita. So, ayah yang pemarah juga sama ya, dia akan anak-anak akan menjauhi ya, tidak suka berinteraksi, suka menyendiri ya. Kalau pemimpin yang marah tak menentu pasal ya. Asyik-asyik nak marah, asyik-asyik nak marah, pemimpin itu juga tidak disukai. Sebab apa? Sebab pemarah itu memang kalau kita sendiri marah, tiba-tiba kita marah. Ada satu perkara yang berlaku di sekitar kita yang menyebabkan kita marah. Tiba-tiba kita rasa kalau darah tinggi itu tu bacaan darah tinggi kita naik. Jiwa kita terus jadi rasa sempit, sakit hati rasa, ya Allah sakit hati. Ya, kita akan bertindak balas secara lebih tidak matang ya. Kalau kita marah ni, kita akan menyebabkan tindakan kita jadi tidak matang, jadi tidak rasional. Kita hilang kawalan diri ya, hilang rasional diri. Ketika itulah juga akan terhambur kata-kata yang tidak sedap didengar ya, boleh mengguriskan pula perasaan orang lain, melukakan hati orang lain. Kalau suami marah, isteri kecil hati. Kalau isteri marah, tak kontrol, suami kecil hati. Anak-anak pula kecil hati. Ketika marah tu pula handphone berdering. Handphone berdering nak order barang, tak jadi pula order barang. Sebab apa? Sebab dengar marah. Siapa nak beli barang orang yang marah? Siapa nak order barang orang marah? Orang terus cancel order. So kemarahan memang akan menjadi punca kepada putusnya rezeki dan kebaikan. Sebab apa? Sebab tidak ada siapa-siapa yang suka dimarahi. Tidak ada siapa-siapa yang senang apabila dimarahi. Tidak ada siapa yang rasa happy apabila dimarahi. Sebab marah itu sendiri menyebabkan jiwa kita sendiri. Kita yang marah ni, kita yang marah. Selain daripada orang lain, kita sendiri yang memarah, kita sendiri yang tak boleh kontrol diri kita ni. Kalau kita darah tinggi, bacaan darah kita terus naik, jiwa kita terus rasa sakit, dada kita, Allah sakitnya, ya? boleh Allah sakitnya kalau kita marah sangat ni. Ya? Kita tidak matang, lepas tu kalau ada, macam yang saya sebut tadi, kita boleh bertindak di luar kawalan, ambil barang-barang yang ada di sekeliling kita, boleh pecahkan pinggan, boleh pecahkan cawan, boleh balingkan apa sajalah yang kita boleh capai, kita akan baling. Boleh baling. Okay? Kemudian kalau kita marah memang penyakit pun cepat datang. Kalau ikut ada doktor-doktor yang mahir tentang emosi ni, kebanyakan penyakit fizikal datang daripada emosi. Ya, kebanyakan penyakit fizikal datang daripada emosi. Ya. Contohnya penyakit ketumbuhan. Ini memang ada kajian. Penyakit ketumbuhan, stres, depression, anxiety, ya, hilang akal, sakit jiwa, dia memang bermula daripada kemarahan. Ya, penyakit memang senang datang. Sebab apa? Sebab ketika kita marah, badan kita hilang pertahanan diri. Badan kita hilang pertahanan diri. So kalau antibody kita jadi rendah, hormon kita jadi rendah, hormon sakit keluar lebih banyak, hormon bahagia tak keluar, memang kita akan jadi mudah diserang penyakit ni. Pahala kebaikan habis dan kita jadi insan yang tidak disenangi. Apabila kita jadi insan yang tidak disenangi, mana mungkin dia akan menarik rezeki dan kebaikan yang banyak. So jelas sekali bahawa marah itu memang menjadi pemutus rezeki. Anda bayangkan kalau saya ni, saya selalu relate dengan apa yang saya cerita adalah dari pengalaman saya sendiri.
pengalaman saya sendiri. Saya seorang isteri, saya seorang ibu, dulu saya seorang guru. Kemudian bila saya berhenti kerja, saya buat bisnes networking, saya kontrol, saya punya team, saya ada network, saya ada leader di bawah saya. Ya, saya juga dah ada staff. So kalau misalnya saya sebagai seorang wanita yang mengambil sikap marah jadi hiasan diri, ya. Sikap marah tu jadi hiasan diri saya, tak ada lagi manis muka, tak ada lagi bertolak ansur, tak ada lagi bertenang-tenang apabila diuji, ya. Tidak mudah sebenarnya kalau kita nak jadi orang hebat ni, kita nak berdepan dengan beribu orang, nak beribu rakan kongsi, nak berinteraksi dengan business partner, nak uruskan rumah tangga, nak uruskan anak-anak, nak uruskan staff lagi, rakan kongsi yang sebegitu banyak, ya, company kita banyak, nak uruskan semua, nak berinteraksi lagi dengan orang lain, hal-hal keluarga lagi, dengan bibik lagi, dengan pekerja lagi, dengan staff lagi, dengan jiran lagi, dengan isu-isu keluarga lagi, tidak mudah. So kalau saya sendiri sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, dulu sebagai seorang guru, kemudian berhenti cikgu jadi seorang usahawan, jadi leader, jadi pemimpin organisasi, kalau saya membawa sikap marah itu, maka hilanglah. Hilanglah. Apa yang hilang? Masya Allah. Kalau anda seorang wanita menghiaskan diri dengan sifat marah, apa yang hilang? Okey, kalau wanita, yang pertama hilanglah kewanitaannya. Hilanglah kewanitaannya kalau seorang wanita tak boleh kontrol kemarahannya. Mengamuk, mengamuk panas baran, baling periuk, belanga, pecahkan pinggan mangkuk, pecahkan hiasan almari, kabinet, ya, hiasan-hiasan kaca kat rumah ni semua dipecahkan. Oi, suami pun lari. Anak-anak bertempiaran lari, bibik lari semua. Puan tak mau kerja. Okey, bagaimana? Hilang kewanitaannya. Yang kedua kalau perempuan ni dia hilang kelembutannya. Oh, tak adalah kalau dah marah takut. Betul kan? Betul. Anda boleh respon tak? Anda boleh respon tak? Boleh respon dalam respon dalam FB tu. Kalau marah macam mana? Hilang kelembutannya, hilang kewanitaannya, hilang serinya, tak ada dah cantiknya. Pakailah makeup macam mana pun, pakailah lipstick tebal macam mana pun, pakailah baju cantik macam mana pun, kalau dah marah tak boleh kontrol, mengamuk, hilanglah serinya, hilanglah cantiknya, hilanglah manisnya, tak ada lagi, semua hapus semua sekali. Tak gunalah makeup tebal-tebal, tak gunalah makeup tebal-tebal, tak gunalah lipstick merah menyala, ya, eyeshadow, blusher, semua tu dah tak ada lagi. Dia hilang seri apabila kita marah, ya, dengan matanya terjengkil keluar, dengan tangannya menggigil-gigil, dengan mulutnya memuncung dengan lontaran kata-kata yang tidak terkontrol, ya, dengan mengamuknya mungkin kalau yang kat rumah tu, ya, mungkin dengan rambut mengerbang rambutnya, tarik rambut sendiri, tarik rambut orang lain, ya, kalau sedang marah. Hilang serinya, hilang penawar, tak ada dah, hilanglah serinya sebagai penyejuk hati, sebagai tiang seri rumah tangga, sebagai pendamping kepada suami, sebagai ibu yang melindungi anak-anak, sebagai bos wanita tempat bergantung pekerja-pekerja, sebagai seorang kaunselor yang memberi penasihat kepada orang lain, hilanglah. Hilanglah penawar sebagai penyejuk hati kalau wanita yang sedang marah. Begitu juga hilanglah perlindungannya, hatinya jadi keras, sukar, kalau dah keras ni sukarlah untuk kita terima nasihat, ego kita melonjak-lonjak. So bila kita marah ni sebenarnya kita sedang membelai syaitan di dalam diri. Sebab syaitan memang suka kita marah ni, memang itu sifat, ya, panas baran, bengis ni memang sifat syaitan. So bila kita tak boleh kontrol kemarahan, memang bersukarialah mereka, ya. So hatinya jadi keras, kita jadi sukar untuk menerima nasihat, ego makin tinggi, ya. Kita jadi orang yang merengus, jadi orang yang
banking, tahu banking? Orang Kelantan sebut banking ya, banking. Melenting banking, suami pun takut, isteri pun, anak-anak pun takut, pembantu rumah pun cepat berhenti kerja kalau majikan marah pemarah. Okey. So benteng diri kita juga jadi lemah bila kita marah, benteng diri kita. Okey, kita tak boleh kontrol diri. So kalau kita tak boleh kontrol diri, kita tak mungkin boleh kontrol anak-anak kita. Salah satu kunci bagaimana kita nak jadi insan hebat adalah kita mesti boleh kontrol emosi, boleh kontrol diri, boleh kontrol kata-kata, boleh kontrol lidah, boleh kontrol pemikiran, boleh kontrol tindakan. Ya, boleh kontrol tindakan. So kalau kita boleh kontrol semua ni, boleh kontrol fikiran, boleh kontrol tindakan, boleh kontrol lidah, boleh kontrol emosi, boleh kontrol gerak badan kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang hebat. Tetapi selalunya apabila kemarahan itu berleluasa, kemarahan itu kita belai, kita jaga betul-betul kemarahan tu dan kita tak nak padam sikap pemarah itu, dia akan menjadikan kita jadi lemah ya, keluarga kita tak bahagia, anak-anak kita pun juga tidak tidak happy ya. Kita tak mungkin jadi orang yang hebat kalau kita terlalu kalau kita jadi orang yang marah sebab rezeki dia datang pada orang yang tenang. Rasional dia akan datang dalam keadaan kita yang tenang. Keputusan-keputusan yang baik yang kita boleh ambil, dia mesti datang dalam keadaan kita tenang. Apa saja ilham, idea, ya, semangat, dia mesti datang dalam keadaan yang tenang. Seorang yang marah tak mungkin boleh menguasai kemarahannya. So kalau kita tak boleh mengendalikan kemarahan kita, ya, hati kita juga akan susah untuk kita didik. Ya, kita kurang bijaksana. Kalau kita pemarah, ya, kita tak boleh mengendalikan kemarahan kita, lebih teruk daripada apa yang saya share tadi, kita sendiri sukar untuk mendidik diri kita. Ya, kita sukar untuk menerima nasihat, kita jadi ego, kita rasa kita bijak, kita rasa kita lah orang yang paling hebat. Okey. Yang kedua, kita akan jadi kurang bijaksana. So, keburukan kita akan lebih banyak terserlah apabila kita marah. Yang ketiga, tindakan kita jadi cukup kasar. Tindakan kita cukup kasar, bahasa kita cukup kasar. Yang keempat, akal kita jadi pendek. Ya. Kita jadi pendek akal, kita tak boleh buat keputusan yang rasional dan selalunya kalau kita ambil keputusan ketika kita marah, dia akan melibatkan keputusan-keputusan yang lebih banyak merosakkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian jiwa kita jadi keras, ya, kita tidak boleh kawal emosi dan watak kita jadi watak yang tidak disenangi. So dari sanalah akan terputusnya segala rezeki dan kebaikan sebab rezeki itu dia datang melalui apabila orang senang dengan kita baru orang suka berniaga dengan kita. Apabila orang berbahagia dengan kita, kita sendiri menyantuni orang lain barulah rezeki kita akan datang, silaturahim akan datang, kasih sayang akan datang. Tetapi apabila kemarahan itu kita tak jaga, kita tak kontrol, kita tak berusaha untuk memadamkannya, maka dia jadi pemutus kepada segala rezeki dan kebaikan. Saya pernah dengar ya, sekali kita marah 24 jam rezeki kita terputus. So anda bayangkan satu hari berapa kali kita marah? Satu hari berapa kali kita marah, ya? Satu hari itu berapa kali kita marah. Dari mula kita bangun pagi sampai kita turun buat breakfast, sampai kita turun siapkan makanan anak, ya, siapkan sarapan, ya, berapa kali kita marah. Sampai kita tunggu pula makan tengah hari, solat asar, kemudian malam. Dengan banyak tanggungjawab ni, kalau anda sekarang seorang suri rumah, bukan mudah nak uruskan rumah tangga, anak-anak yang ramai, anak-anak yang kecil, nak masak lagi, nak lipat kain lagi, nak basuh baju lagi, nak bersihkan rumah lagi, nak buang sampah lagi. So kalau kita ada suami dan anak-anak yang tidak pula kita didik dengan baik, yang tak boleh bekerjasama dengan kita dalam urusan rumah tangga, kita jadi lebih beremosi. So perlunya untuk anda mengawal kemarahan ini dan sebab apa? Sebab apabila kita boleh mengawal kemarahan,
dia akan menjemput keberkahan, kemuliaan, hati yang tenang, rezeki yang melimpah, ilmu yang banyak, ilmu yang banyak, kebaikan, nama yang baik, kasih sayang yang melimpah, silaturahim yang berantai-rantai, bermula dengan kita kontrol kemarahan itu. So, saya tak nak lama lah hari ini sebab semalam saya buat sesi perkongsian FB Live sampai sejam setengah. Saya rasa terlalu lama, dan itulah dia tentang kemarahan. Dan saya sebenarnya dalam sesi FB Live ini saya ingin berkongsi dengan anda satu seminar yang yang saya anjurkan, iaitu seminar seni impian terlaksana. Seminar seni impian terlaksana telah saya desainkan sendiri berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri. Bagaimana saya dulu seorang guru disiplin yang sangat digerangi, seorang ibu yang sangat tegas dengan anak-anak, seorang guru, seorang pentadbir sekolah yang sangat ditakuti, ya. Kemudian bila saya terjun dalam dunia perniagaan, saya sedar bahawa sikap marah itu tidak boleh dibawa dalam perniagaan saya. Sekiranya saya mahu kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih bahagia, rumah tangga yang lebih baik, saya mahu anak-anak yang lebih terdidik, anak-anak rumah tangga yang lebih harmoni, dan saya mahu rezeki yang berlimpah ruah dalam perniagaan saya mesti tukar watak marah itu, sikap marah itu kepada sikap yang lebih baik. Tetapi dari sana saya pergi belajar, cari ilmu, barulah saya jadi orang yang berbeza. Saya lebih suka senyum. Okay, kalau anak kenal saya dulu, sangat berbeza. Saya tengok gambar-gambar saya yang lama, semua tak ada yang senyum. Saya kata, aku dulu macam ni, teruknya aku dulu. Rupanya tanpa saya sedar, benda tu menyebabkan hidup kita jadi tak happy, tak gembira, ya. Orang takut nak datang pada kita, anak-anak pun gerun, ya. Sikit dia sikit dia buat silap marah, bibik cepat berhenti, ya. Tapi lepas saya tukar, saya belajar kontrol kemarahan tu, bibik saya sampai 7 tahun bekerja dengan saya, sampai bersalin, sampai beranak baru berhenti kerja. Lepas beranak, lepas balik Indonesia, nak lagi datang kerja dengan kita. Oh, rupanya sebab kita dah jadi baik, kita dah boleh kontrol kemarahan. So dari sana saya tengok rezeki datang melimpah ruah, anak-anak jadi baik, rumah tangga jadi harmoni. Saya tak pernah bergaduh lagi dengan orang, ya. Orang cakap apa-apa pun saya boleh kontrol, saya boleh handle emosi saya, masalah besar-besar jadi kecil. Kerana kita boleh kontrol emosi marah itu, dan bila kita boleh kontrol dia jadi rasional. Semua jadi rasional, semua jadi tenang. Dan bila tenang itu macam-macam datang, ilham datang, semangat pun datang, idea-idea datang, ilmu banyak, rezeki datang dengan sangat banyak, dan semua masalah boleh settle dengan baik. So saya desainkan seminar seni impian terlaksana ini, salah satu perkara yang anda akan belajar adalah bagaimana anda boleh kontrol kemarahan, malahan kemarahan tu hampir hilang. Sebenarnya dalam Islam ada kemarahan yang dibenarkan. Ada kemarahan yang dibenarkan. Ya, kemarahan tu ada dua lah, satu kemarahan yang tak dibenarkan, satu kemarahan yang dibenarkan. So kalau kemarahan yang negatif itu memang dia jadi api kemarahan yang memuncak, yang menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik seperti yang telah saya sebutkan tadi. Tapi kemarahan yang dibenarkan ini ada juga, ya. Contoh, anak kita tak solat, takkan kita tak marah, mestilah kita marah, tapi cara kita marah, cara kita didik itu berbeza. Bukanlah kita marah itu dengan dendam, dengan sakit hati, ya. Kita lempiaskan hukuman tu dengan dendam, dengan kemarahan. Tapi walaupun kita marah, tapi kita boleh kontrol dan kita bertindak dengan cara yang lebih baik. Apabila kita berhadapan dengan disiplin anak, dengan suami atau dengan pekerja, takkanlah pekerja kita ponteng, kita tak marah. Takkanlah orang ambil kereta kita tengok dia sabar, atau bukan macam tu. Allah tak suruh kita macam tu. Atau kita tengok anak perempuan kita dilarikan boyfriend dia, takkan kita tak marah, kan? So itu kemarahan-kemarahan yang dibenarkan, tetapi masih lagi dalam ada kontrol di sana walaupun dia dibenarkan. Takkanlah agama kita dipijak-pijak kita tak marah, takkanlah Nabi Muhammad kita dipersendakan kita tak marah. So kita kena letakkan kemarahan itu pada tempat yang betul. Tetapi marah yang tak dibenarkan ini, marah yang negatif ini adalah marah-marah yang berpunca daripada emosi yang tidak stabil, daripada kelakuan
yang tidak kita kontrol, yang menimbulkan kesan-kesan buruk uh, kalau kita tidak kontrol kemarahan itu. Di dalam Islam ada banyak cara yang diajarlah untuk kita kontrol kemarahan ya. Contoh kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim itu boleh kontrol ya. Um, kita minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan sebab marah ni dia sifat syaitan. So apabila kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okay, sedikit sebanyak kita boleh kontrol balik kemarahan kita lebih rasional. Yang kedua, kalau Allah suruh kita berdiam diri. Kalau orang marah-marahkan kita dengan kata-kata yang kesat, kita jangan balas. Kita jangan balas, kita diam. Kita jangan balas, kita diam. Okay? Ataupun kita pause lah sekejap. Kalau orang marah dengan telefon kan, itu biasalah saya alami ya. Orang marah dengan telefon, berdegar-degar dan telefon, sikit saya tak jawab. Sikit saya tak jawab, diam kat situ. Saya pausekan diri saya. Ya, saya pausekan diri saya, duduk diam kat situ. Itu perkara yang kedua yang anda boleh buat. Yang ketiga, kita tukar posisi kedudukan kita. Kalau kita sedang berdiri, kita duduk. Kalau kita sedang duduk, kita baring. Kalau kita sedang baring, kita marah juga, kita masuk bilik air, kita ambil wuduk. Okay, ambil wuduk. Dia memang menyejukkanlah sebab air itu, dia marah ni dia daripada api. So bila kita siram dengan air wuduk, dia jadi sejuk. Jadi sejuk. So dah ambil wuduk, buatlah solat taubat 2 rakaat. Dia boleh meredakan kemarahan kita. Okey. Kemudian yang keempat, kita boleh juga ingat ganjaran-ganjaran Allah kepada orang-orang yang boleh kontrol kemarahan ya. Allah suruh kita apabila kita berhadapan dengan situasi marah ni, Allah suruh kita sabar. Ya, Allah suruh kita sabar. So Allah bagi banyak sangat ganjaran kepada orang yang sabar. So dah pukul 3.25, saya tak nak buang masa. Ya, saya tak nak buang masa. Hari ini saya nak persilakan seorang sahabat yang pernah sekejap ya. Saya nak persilakan seorang sahabat untuk berkongsi dengan anda bagaimana pengalaman beliau mengendalikan kemarahan. Mengendalikan kemarahan dan boleh jadi orang yang berbeza selepas beliau mengendalikan kemarahan itu. Kata banyak sangat perubahan hidup yang dialaminya selepas beliau belajar menerapkan ilmu mengendalikan kemarahan itu. Sangat-sangat berbeza. Kehidupannya berbeza, keluarganya berbeza, anak-anaknya berbeza, suaminya berbeza, kerjayanya berbeza, surroundingnya berbeza, rezeki pun datang dengan sangat banyak. Okey, kita sedang menunggu Puan Nur Ain dari Ceras untuk masuk dalam Zoom ini, sesi live ini. Silakan Ain. Kita masih menunggu Puan Ain masuk dalam sesi live ini. Bagus ke sesi? Okey, ni Ain dah masuk. Ya, kita ambil je. Tu dia. Okey Puan Ain. Lansir rumah dia warna apa tu? Warna purple ke pink? Apa khabar Ain? Ain boleh dengar ke? Ain boleh dengar? Macam tak dengar je. Ain boleh dengar tak? Hello Ain? Ain boleh dengar? Macam tak dengar je. Hello Ain, Ain boleh dengar tak? Ain boleh dengar?
Baik, kita kalau Ain boleh dengar, saya nak teruskan persilakan. Inilah dia Puan Nur Ain. Nanti dia akan berkongsi dengan kita bagaimana pengalaman Puan Nur Ain. Boleh dengar Ain? Boleh dengar? Okey, alhamdulillah. So terima kasih sudi masuk dalam sesi perkongsian pada hari ini, FB Live pada hari ini. So Ain okey. Ain boleh dengar kan? Boleh dengar, boleh dengar. Tak dengar, saya tak dengar. Dah terdengar tak? Saya dah buka sound. Tak dengar, saya tak dengar. Oh, ya ke? Kena kuat lagi ke? Boleh kuat lagi tak? Okey, Assalamualaikum. Dengar? Tak dengar. Tadi dengar. Tadi dengar, lepas tu tak dengar dah. Okey, kalau boleh dengar, puan-puan boleh dengar tak? Boleh dengar? Dengar. Dengar. Suara Ain slow. Dengar. Okey, Ain. Okey, Assalamualaikum. Cuba kuat lagi sikit. Cuba kuat lagi sikit Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ain share. Boleh share pengalaman Ain. Okey, Assalamualaikum semua. Semua sihat. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersama dengan Datuk dalam tajuk marah itu pemutus rezeki dan kebaikan. Tak berapa dengar lah Ain. Kena kuat sikit lagi. Tadi dengar sekejap. Ada anak tak yang dekat sebelah tu boleh bantu? Okey, dengar. Saya dengar Datuk cakap. Kita orang tak dengar. Oh, apa dengar? Okey. Okey, kejap Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar? Boleh? Boleh rapat ke laptop tak? Ain. Dah rapat ni muka nampak besar ni. Okey, kuat lagi. Okey, saya cuba cakap kuatlah Datuk Bukan kan, macam itulah cakap kuat. Okey, silakan Ain. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya Nur Aini dengan panggilan manja Ain lah. Dan juga panggilan rakan-rakan pun dengan panggilan Ain. InsyaAllah dekat-dekat sini. Naikkan volume laptop tu, naikkan volume laptop. Volume laptop tu. Saya guna phone. Guna phone. Cuba naikkan volume handphone tu. Dah paling tinggi dah ni, paling atas lah. Paling tinggi dah? Tak apalah, teruskan. Okey. Okey, boleh dengar? Dengar bang? Okey. Assalamualaikum, dengar? Salam. Dengar tapi tak kuat. Oh, tak kuat. Allahu Akbar. Okey, saya alhamdulillah seperti mana yang Datuk wawarkan pada kita, alhamdulillah saya Ain dapat mengenali Datuk. Sebelum ni saya okey. Saya masih bekerja dalam sebagai seorang guru tadika, ketua guru. Dengar? Boleh? Okey. Teruskan. Okey, saya masih bekerja dalam Majlis Agama Islam Wilayah sebagai guru tadika dan saya adalah seorang ketua guru. Jadi ketua guru ni kata memang banyak benda yang kita kena settle kan. Kadang-kadang memang timbul stres, timbul marah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sebab saya dapat mengenali Datuk. Kenapa? Sebab Datuk menganjurkan kursus seni impian terlaksana, banyak benda-benda yang saya dapat laksanakan dengan dalam keadaan saya tenang, gembira, happy. Saya tak rasa tu bila ada masalah. Saya rasa macam itu hanya sebagai macam orang kata perjalanan hidup saya yang saya kena tengok bye. Saya langgar maksud dia saya dapat settlekan dengan tenang. Kalau ikut sebelum saya menjalani kursus yang Datuk anjurkan ni, seni impian terlaksana. Dengar tak tu? Boleh dengar tak? Dengar? Okey. Sebelum tu saya cakap terus terang, saya ni nampak je macam ni. Ya Allah ya Tuhan, anak-anak kalau buat hal memang kalau dapat naik angin, memang muka tak jadi muka saya dah.
Dah jadi muka harimau ke, singa ke, tak tahulah. Betul lah tu. Kalau ada periuk pun saya hempap terus. Memang saya tak nampak apa dah. Peluh-peluh lah muka. Jadi tapi mana kita bila kita marah tu memang di luar kawalan, bukan diri kita. Sebenarnya dia yang ada dekat kita adalah syaitan. Dia akan ajar kita benda yang bukan-bukan, sampai anak pun jadi gerun dengan kita kan. Gerun tu dah tu. Kalah singa kan. Tapi alhamdulillah, syukur sangat-sangat. First saya pergi kursus ni, balik daripada kursus tu, yang pertama sekali yang paling saya bersyukur, saya dapat solat tahajud yang betul-betul ikhlas. Sebelum ni saya solat tahajud, tapi bilalah celup kan. Kata kejap-kejap, yelah maklumlah iman tu tak kuat, macam-macam cabaran kan, ujian tu. Jadi kita jadi macam selaput tak dicuci kan bila dia bersih. Saya tidur malam tu selepas saya balik solat saya balik SIT tu, seni impian terlaksana khusus daripada yang Datuk anjurkan ni, saya tidur. Kalau ikut sebenarnya saya malas tau, saya letih. Tapi saya macam roh saya dah bangun. Roh saya bangun, ajak saya suruh solat tahajud. Solatlah, jom solat. Saya pelik. Saya dipejam mata. Saya dengan cara saya bangun, lepas tu saya terus pergi ke bilik air, saya ambil air sembahyang, saya solat. Waktu tu saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, happynya solat tahajud. Sebab sebelum ni kawan-kawan saya ada bercerita, kawan-kawan kita yang sebelum ni bila dia rajin bangun solat tahajud, saya fikir, ya Allah, kenapalah aku tak jadi macam tu kan. Rupa-rupanya kena hati kita ni tak bersih. Alhamdulillah, dengan seni impian terlaksana, banyak benda, banyak 100%, bila dikatakan 360 darjah hidup saya, diri saya, rezeki, kawan-kawan, murah sangat. Alhamdulillah. Dan saya yakin apa yang kita buat ni lillahi ta'ala, ni kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang saya lebih rasa tenang. Saya rasa benda-benda yang bersarang dekat kepala, otak ni, dekat ni, kalau ada masalah apa tu, saya insyaAllah dapat handle dengan tenang. Suami pun nampak kita pun happy. Kalau dulu muka dah macam sini kan. Mana nak Dulu macam apa? Dulu macam apa suami? Macam rimau. Sekarang ni makin happy lah, sayang. Tengok dia kata bini dia pula kalau pergi mana-mana pun dengan kawan-kawan, cantik. Bini kita pula yang rasa malu kan. Dia macam rasa macam dia selesa dengan kita. Seronok dia dengan kita. Anak-anak pun bagus. Sebab mungkin saya dulu memang saya garang. Anak-anak pun jadi macam bengis juga. Sebab anak saya yang sulung tu, sampai dia bergaduh dengan ayah dia, pecah pintu. Dia tolak pintu. Tapi sekarang dia lah, ya Allah, ya Tuhanku, semua jadi clear. Alhamdulillah. Anak bukan kita saja, bermakna kita dapat mengubah family kita. Sebab apa? Sebenarnya yang jadi tak sedap dalam rumah tangga kita, yang menjadikan syurga rumah tangga kita tu adalah, salah satunya adalah kita. Kalau kita tak berubah, maka akan jadi haru biru lagi lah rumah tangga kita. Jadi kita sayang keluarga kita, kita sayang jiran kita, sayang. Kita nampak dekat dunia ni semua kita sayang. Termasuklah makhluk-makhluk. Kucing ke apa, semua rasa macam happy. Kita walaupun terkurung, Datuk, walaupun terkurung, saya tak rasa terkurung. Saya rasa kawan-kawan memang sentiasa ada dengan saya. Sebab kawan-kawan saya, alhamdulillah, semua yang baguslah. Dan saya bersyukurlah kepada kawan saya, yang sahabat saya yang sama-sama dengan saya dalam bidang guru yang saya ceburi sekarang. Dia yang memperkenalkan saya dengan Datuk. Terima kasih banyak-banyak, ya Allah Tuhanku. Rupanya Allah nak tunjuk satu benda dekat saya dapat jumpa Datuk. Memang memang berubah sangatlah. Apa yang saya dapat sekarang, saya rasa bahagia. Dan apa yang saya ada yang sekarang ni, saya rasa macam happy sangat. Dia rasa macam, nak cakap apa Datuk? Kita kata apa? Tak ada lah marah tu, tak ada marah. Marah-marah, keluh kesah, garang-garang banking ada dah. Tak ada Datuk, bagus kan. Datuk bayangkan kalau macam budak, sebab saya mengajar tadika. Bila budak tu kencing depan kita, waktu dia nak buang air kecil, kita tanya nak pergi toilet, dia kata tak nak. Dalam pada dia kata tiba-tiba berlinang dekat situ. Kalau Datuk marah tak? Kita dah tanya tadi, tiba-tiba dia kencing. Jadi saya kata tak apa,
apa duduk sini nanti cikgu ambil kain. Angkat dia pergi bilik air, dia dengan keadaan tengok muka kita, lepas tu kita ambil kain minta cikgu yang lain tu ambil baju apa semua. Esok tu Datuk dia rapat dengan kita, follow kita mana kita nak pergi. Sebelum ni dengan orang semua dia takut sebab budak tadika 5 dengan 6 tahun, kita sebagai ibu pengganti ibu dia mesti dia rasa takut. Tapi alhamdulillah cikgu jadi cikgu tadika ni pun rasa macam happy walaupun kita terpaksa biasalah Datuk kan kencing berak budak tu macam anak kita. Tapi rasa happy Datuk, memang rasa happy sangat. Macam dia seperti yang Datuk cakap tadi, orang yang hebat ni adalah orang yang dapat menguasai kemarahan dia. Betul tak Datuk? Kalau kata kita marah tu memang habis, hilang kehebatan kita. Bukan hebat macam mana, muka yang cantik tak jadi cantik. Semua suami pun nak balik rumah pun takut. Ni kalau pergi mana-mana, hello dekat mana, dah masak belum, buat apa. Alhamdulillah anak-anak pun ibu dah makan. Jadi macam kita punya hidup tu rasa macam lebih teratur, lebih ceria. Apa tindakan Lebih teratur, lebih ceria, lebih happy. Rezeki tiada rezeki. Rezeki ya Allah ya Tuhanku memang berbanding daripada sebelum saya join. Boleh share. Okey, kalau dari segi yang pertama saya cakap seserangan Datuk lah. Kadang-kadang kita nak bersedekah kan. Kalau kita nak bersedekah tu rasa macam kita tak cukup. Aku pun tak cukup nak bagi orang, tapi dengan ni tak apa, ni mesti aku tergerak nak bagi kat dia. Saya pernah sekali saya bagi dekat orang tu RM10 waktu bulan puasa. Saya nampak dia macam susah sangat baru-baru ni, yang bulan puasa baru ni. Tu saya balik dekat rumah, kawan saya mesej dekat saya, Ain bagi nombor akaun, saya nak bagi duit raya dekat Ain RM100. Saya tak tahu lah kawan saya ada tengok atau tak. Lepas tu saya kata, bang bagi 10 dapat 100. Itu memang realiti Datuk. Betul, saya pun bagi nombor akaun. Dia kejap tu dia pun transfer 100 Datuk. Sebenarnya kalau kita bermurah hati tu memang macam hati kita ni Datuk, dia macam lembut untuk buat satu benda yang macam yang bagus lah untuk kita. Contohnya kalau kata nak mengaji, nak tahajud, nak apa, kita rasa sayang kalau kita tinggal benda tu. Kalau dulu tak apalah, nanti boleh tak ada, belas kata ihsan daripada dalam tu, roh tu dia macam tidur, dia tak nak timbul. Sekarang ni roh dah sama insya-Allah. Tapi saya tak serik lagi Datuk. Saya nak masuk ni untuk Datuk punya kursus seni impian terlaksana ni. Saya dah daftar dah. Kenapa nak masuk lagi tu? Dah masuk dulu, dah masuk kali pertama, kenapa nak masuk lagi? Boleh share? Allahu Akbar, saya rasa mesti ada sesuatu benda yang hebat yang Datuk nak bagi tahu dalam seni impian terlaksana yang ketiga ni. Saya tak sabar nak tunggu ni. Ain dah masuk 2 kali. Saya nak terbang Datuk, nak terbang tinggi-tinggi supaya saya dapat membangunkan orang-orang yang saya boleh bantu, insya-Allah. Hebat. Okey, so apa nasihat Ain kepada orang lain yang belum bersama dalam seni impian terlaksana? Okey, untuk kawan-kawan, sahabat handai, jiran-jiran tetangga, kalau ada tengok live saya lah, yang jauh yang dekat. Seni impian terlaksana ni sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita, untuk antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah, kadang-kadang kita tak dapat cari, kita tak dapat cari mana titik dia. Tapi apabila kita masuk seni impian terlaksana ni, kita akan tahu titik permulaan kita di mana dan di mana kita nak berakhir, insya-Allah. Supaya hidup kita tu lebih teratur. Kita sebelum kita tutup mata, buat apa kalau kita dah tutup mata baru kelang kabut kita nak buat benda, nak kebaikan. Biarlah kita sebelum menutup mata ni sampai kita mati, kita sentiasa berada dalam kebaikan, masuk dalam redha Allah. Yang kita nak cari pun duit tu memanglah duit cari, tapi alhamdulillah kita jangan fikir duit tu akan datang. Senang je, Allah akan murahkan rezeki kita. Sedang je, insya-Allah rezeki kita akan datang. InsyaAllah. Okey, Ain, terima kasih banyak. Kita pun dah pukul 3.40. Ya, 3.40 petang. Terima kasih banyak Ain atas sesi perkongsian ini. Syukur alhamdulillah ya. Kita pun tengok sebenarnya rasa happy bila orang happy ya. Saya kepuasan saya yang paling besar adalah bila tengok orang lain happy, orang lain bahagia. Sebab kita juga pernah mengalami keadaan seperti mereka. Ya. So seni impian terlaksana adalah untuk anda semua. So saya mengalu-alukan anda untuk mendaftarkan diri ya. Nilainya sangat-sangatlah murah. Saya dapat ilmu ni, saya combine macam-macam ilmu yang saya cari. Saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke Singapura,
saya masuk ke sini, saya pergi belajar dengan orang ni, orang tu, orang ni, saya combinekan, saya designkan seni impian terlaksana. So terima kasih untuk Ain. Ya. Sama-sama So Datuk. Terima kasih begitulah juga perkongsian Ain Datuk. bagaimana Okey. beliau kontrol kemarahan. Ya sebenarnya kalau kita biarkan kemarahan dalam diri ni, dia boleh hilang roh. Wah, macam mana pula tu boleh hilang roh? Tadi Ain sebut dia rasa dia macam hilang roh dia. Bila dia masuk seni impian terlaksana dia rasa macam roh tu suka balik kat dia. Nanti anda akan belajar ya, anda akan belajar insya-Allah. So terima kasih lagi sekali kepada Puan Nur Ain dari Ceras hari ini ya. Sama-sama. So untuk Sama-sama, anda Datuk. yang bersama saya dalam sesi ini, alhamdulillah terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Ya, saya harap anda dapat sedikit ilmu dari perkongsian ini walaupun hanya 1 jam, tetapi insya-Allah boleh anda amalkan dalam kehidupan anda, dalam keluarga anda, dalam pekerjaan anda, dalam perniagaan anda dan sebagainya. InsyaAllah kita sama-sama jadi orang yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada semalam. Minggu ni mesti lebih baik daripada minggu lepas. Bulan ni mesti lebih baik daripada bulan lepas. Esok mesti lebih baik daripada hari ini. Tahun ini mesti lebih baik daripada tahun lepas. Dan kita sentiasa jadi orang yang baik. Ya, itulah doa kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin mencari kebaikan di dunia dan akhirat. So kalau kita jadi orang baik, kita nak niat yang baik, kita berusaha buat yang baik, kita minta perkara yang baik-baik, pastilah kebaikan demi kebaikan akan datang kepada kita. Rezeki demi rezeki akan datang kepada kita. Jangan risau insya-Allah. So itu saja perkongsian hari ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi.